Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Berita ASEAN. Hari ini merupakan hari keempat kita menunaikan ibadat puasa dan mudah-mudahan amalan kita semua diterima Allah. Beberapa mesyuarat peringkat ASEAN berlangsung di negara Brunei Darussalam baru-baru ini. Antaranya mesyuarat pegawai-pegawai kanan mengenai jenayah rentas sempadan SOMTC dan mesyuarat berkaitan kali ke-14 yang berlangsung di Bandar Seri Begawan dari 24 hingga 27 Jun 2014. Sejak tahun 2004, SOMTC melaksanakan beberapa inisiatif bagi meningkatkan keupayaan rantau ASEAN dalam usaha berterusan untuk menghapuskan jenayah rentas sempadan. Selain itu, Forum Pemimpin Pelajar ASEAN kali ketiga juga berlangsung pada 24 Jun 2014. Forum tersebut menjadi wadah bagi para pemimpin pelajar kalangan ASEAN untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan yang relevan kepada Persatuan Pelajar dan Belia. Dalam kerjasama bidang penyiaran pula, Radio Televisyen Brunei dan Mediacorp Singapura bergabung menerbitkan dua rancangan reality TV iaitu Ekspedisi Siswa dan rancangan Grid. Berita ASEAN juga memaparkan mesyuarat jawatankuasa mencari fakta AIPA ke-11 AIFACOM yang berlangsung di Vientiane pada bulan Mei 2014. Ikuti laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Pada 24 Jun 2014, negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi mesyuarat pegawai-pegawai kanan mengenai jenayah rentas sempadan SOMTC dan mesyuarat berkaitan kali ke-14. Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri yang berhormat Dihin Datuk Seri Menteri Kenal Bersara Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Yasmin bin Haji Omar dalam ucapan perasmiannya berkata, jenayah rentas sempadan kini semakin meningkat dan terancam seiring dengan kemajuan teknologi dan era globalisasi. Menurut statistik Pejabat Bangsa-Bangsa Bersatu Bagi Dadah dan Jenayah UNODC, pendapatan rangkaian jenayah terancang dianggarkan $870 bilion Amerika hasil daripada aktiviti haram berbanding 1.5% hasil kasar global atau 7% pengeksportan dunia. Keuntungan yang diperoleh dari aktiviti-aktiviti haram itu menyebabkan para penjenayah sanggup melakukan apa saja, termasuk menggadaikan keamanan dan kemajuan ekonomi serta juga nyawa orang-orang yang tidak berdosa dan keluarga mereka. Yang berhormat Pihin seterusnya berkata, rantau ASEAN tidak terlepas daripada masalah yang dihadapi global. Justru itu, anggota SOMTC perlu berganding bahu menangani jenayah terancang dalam bentuk baru yang melampaui sempadan dan kedaulatan politik seperti pengganasan, penyalahgunaan dadah, aktiviti pembersihan wang, pemerdagangan wanita dan kanak-kanak. Setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar selaku pengerusi mesyuarat SOMTC dalam ucapan alu-aluannya antara lain menyentuh mengenai mesyuarat SOMTC keempat yang dipengerusikan oleh Brunei Darussalam pada bulan September tahun 2004. Sejak itu katanya SOMTC melaksanakan beberapa inisiatif bagi meningkatkan keupayaan rantau ASEAN dalam usaha berterusan untuk menghapuskan jenayah rentas sempadan. Mesyuarat SOMTC ke-14 dan mesyuarat berkaitan dimulakan dengan pengerusi mesyuarat SOMTC ke-13 Vietnam menyerahkan jawatan pengerusi kepada negara Brunei Darussalam. Mesyuarat tahun ini tertumpu kepada pelaksanaan Blueprint Komuniti Keselamatan Politik ASEAN APSC dan cara-cara untuk mempercepatkan pelaksanaannya bagi mencapai objektif yang digariskan dalam Blueprint menjelang tahun 2015 dan selepasnya. Mesyuarat yang melibatkan para pemimpin dan delegasi dari perwakilan Sekretariat ASEAN. Ini merupakan kali kedua negara Brunei Darussalam mempengerusikan SOMTC. SOMTC diadakan sekali dalam setahun untuk membincangkan dan memantau pelaksanaan dan penyelarasan dasar dan rancangan yang diterima pakai oleh AMMTC dengan objektif asas meningkatkan kerjasama dalam memerangi jenayah rentas sempadan dan mengatasi cabaran yang timbul.
Bagi memudahkan penyelarasan dan kerjasama yang lebih baik, pakar kumpulan kerja telah ditubuhkan di bawah bidang kuasa SOMTC dengan fokus kepada 8 bidang jenayah rentas sempadan. Dengan bantuan dari Sekretariat ASEAN, SOMTC diberi mandat untuk merapatkan lagi hubungan kerjasama dengan negara rakan dialog, negara-negara lain, organisasi serantau dan antarabangsa bagi mengiktiraf hakikat bahawa jenayah rentas negara merupakan kebimbangan serantau dan antarabangsa. Tahun depan, mesyuarat SOMTC ke-15 akan dipengerusikan oleh Kemboja. Jawatan pengerusi SOMTC dibuat bergilir-gilir setiap tahun mengikut abjad antara negara anggota ASEAN. Forum Pemimpin Pelajar ASEAN kali ketiga berlangsung pada 24 Jun 2014. Dalam ucapan perasmian, Timbalan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Datin Paduka Hajah Adina binti Osman menekankan seorang pemimpin memikul tanggungjawab dan ekspektasi yang berat. Kepimpinan yang baik ialah mempunyai visi dan pengaruh dan bukan kuasa, tetapi dia memberi semangat dan motivasi kepada yang lain untuk bertindak. Dia juga mampu memimpin pengikutnya untuk menjadi pemimpin di masa hadapan dengan mengamalkan kekuatan dalam perpaduan dan membina kerjasama. Datin Paduka berkata, seorang pemimpin perlu memiliki kualiti dan kemahiran khas yang membolehkan mereka mempengaruhi serta memberi semangat dan motivasi kepada orang lain untuk bertindak ke arah yang lebih baik. Pemimpin yang baik juga menurut Datin Paduka Hajah Adina hendaklah boleh menerapkan perubahan PK dengan tren masa kini serta mampu menjana idea yang seimbang. Forum tersebut akan dijadikan wadah bagi para pemimpin pelajar kalangan ASEAN untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan yang relevan kepada persatuan pelajar dan belia. Kira-kira 90 peserta dari 26 buah universiti dari Kemboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam serta tuan rumah Brunei Darussalam menyertai forum 4 hari itu yang diadakan di Universiti Brunei Darussalam. Forum dikendalikan oleh ASEAN University Network AUN. We're also very big on leadership and environmental awareness. Radio Television Brunei RTB dan Mediacorp Republik Singapura bergabung menerbitkan 2 rancangan reality TV iaitu Ekspedisi Siswa dan Rancangan Grid. Program tersebut melibatkan penuntut-penuntut dari institusi tinggi negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Dua program ini merupakan projek tahunan terbitan bersama Radio Television Brunei dan Mediacorp di bawah Memorandum Persefahaman antara Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Republik Singapura dalam bidang penyiaran. Rancangan Ekspedisi Siswa memberikan cabaran keupayaan peserta bagi membiasakan diri masing-masing dengan persekitaran yang baru dengan menggunakan kemahiran melalui pembelajaran percubaan. Projek tahun ini bertema media literasi, menguji kemahiran mereka bagi menyalurkan dan mengongsikan pengetahuan yang menjurus kepada kepentingan penggunaan komputer dan internet. Di samping itu, projek mensasarkan murid-murid sekolah di negara ketiga yang masih kurang pengetahuan dan belum terdedah dalam dunia IT dan digital. Sementara itu, rancangan Grid bertemakan The Art of Dance mengetengahkan perkongsian pengetahuan dan kreativiti dalam bidang seni tarian. Dalam rancangan ini, setiap kumpulan peserta diberikan 3 cabaran utama untuk mereka cipta tarian tradisional dan kontemporari dan ditarikan sendiri oleh peserta dengan bimbingan seorang mentor bagi setiap kumpulan dan melalui beberapa sesi latihan masterclass. Rancangan-rancangan ini dirakam secara langsung di hadapan penonton dan akan disiarkan di saluran RTB dan Mediacorp Singapura.
Pada 12 Mei 2014, Dewan Perhimpunan Kebangsaan Laos menjadi tuan rumah kepada mesyuarat jawatankuasa mencari fakta AIPA ke-11 IFOCOM. Dalam ucapan alu-aluannya, Presiden Dewan Perhimpunan Kebangsaan Laos Puan Penny Yatortu berkata, mesyuarat tersebut membantu negara-negara ASEAN untuk membincangkan kerjasama dan mendapat pemahaman dalam bidang anti dada dalam usaha untuk menjadikan rantau ini bebas dari dada. Mesyuarat dihadiri oleh lebih 70 perwakilan dari negara Brunei Darussalam, Kemboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Ini adalah kali kedua Perhimpunan Kebangsaan Laos menjadi tuan rumah IFOCOM dengan persidangan kelima sebelum ini diadakan di wilayah Luang Prabang pada tahun 2005. Mesyuarat IFOCOM pertama diadakan di Hanoi, Vietnam pada tahun 2002. Selaras dengan deklarasi bagi ASEAN yang bebas dadah pada tahun 2015, IFOCOM boleh memainkan peranan untuk mengukuhkan institusi perhubungan dan penyelarasan antara beberapa mekanisme ASEAN yang terlibat dalam pembenterasan pengedaran dada. Hauda dalam sesi plenary SOMTC ke-14 merumuskan 4 kawasan utama jenayah merentas sempadan yang telah dibincangkan secara terperinci termasuk perkara berkaitan bidang keutamaan baru di bawah bidang kuasa SOMTC seperti kauta keganasan, pemerdagangan manusia, jenayah cyber dan juga jenayah alam sekitar. Perbincangan juga tertumpu kepada mempertingkatkan kerjasama dengan semua badan sektor berkaitan di bawah satu bumbung yang dianggap perlu untuk merumuskan cara kehadapan untuk ASEAN mengekalkan keamanan dan kestabilan di rantau ini. Berita ASEAN seterusnya memaparkan beberapa bahan menarik untuk dikongsikan bersama. Laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Jerebu bermusim akibat kebakaran hutan di Indonesia telah menyelimuti wilayah selatan Thailand menyebabkan pihak berkuasa kesihatan memantau dengan teliti kesan-kesan kesihatan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara Indonesia, kebakaran hutan dan belukar telah menyebabkan jerebu tebal di wilayah Riau, Sumatera di timur Pulau Sumatera baru-baru ini dan imej satelit menunjukkan 366 titik panas menunjukkan kebakaran di 9 daerah. Berikutan monsun barat daya, jerebu telah merebak ke Malaysia, Singapura dan bahagian selatan Thailand. Di wilayah Songkhla, pegawai cuaca mengeluarkan amaran berwaspada kepada kapal-kapal pukat tunda dan komersial. Kebakaran hutan di Indonesia mencetuskan keadaan jerebu di Asia Tenggara selama lebih 1 dekad, kebanyakannya pada bulan Jun yang memberi kesan kepada kehidupan harian berjuta-juta rakyat. Bulan Jun adalah permulaan musim kebakaran hutan apabila teknik menebang dan membakar digunakan untuk membersihkan tanah dengan cepat dan murah, terutama untuk ladang kelapa sawit. Tanit Noyim dari Pejabat Sumber-Sumber Negara dan Alam Sekitar Songkhla meminta alat pengukur kualiti udara dipasang di pusat bandar untuk memantau bahaya kesihatan. Katanya, keadaan jerebu dari Indonesia dijangka berterusan sehingga September. Perdana Menteri Ngoyan Tan Zung membentangkan pelan tindakan untuk menyokong perusahaan yang terjejas oleh masalah awam baru-baru ini di beberapa wilayah selatan timur. Rancangan beliau disambut baik oleh perusahaan yang telah menunjukkan keyakinan mereka terhadap suasana pelaburan di Vietnam. Pada mesyuarat pelabur asing yang diadakan di wilayah Dong Nai, perusahaan dari Jepun, Korea Selatan dan Taiwan kesemuanya menunjukkan keazaman mereka untuk meneruskan operasi jangka panjang di Vietnam. Berikutan masalah awam, mereka menyambung semula pengeluaran dengan segera dan memberi layanan yang baik kepada pekerja serta menunjukkan sokongan mereka terhadap kerajaan dan rakyat Vietnam. Pelan tindakan yang tepat pada masanya oleh Perdana Menteri Vietnam juga membantu disatukan keyakinan mereka dalam kerajaan.
pihak berkuasa wilayah telah membantu perusahaan untuk mengatasi keadaan dan meneruskan pengeluaran serta meningkatkan keselamatan di kawasan itu. Wilayah itu merancang untuk membelanjakan kira-kira 5 juta USD ke atas kerja-kerja tersebut. Banyak syarikat Taiwan di wilayah Dong Nai menganggap Vietnam sebagai rumah kedua dan kira-kira 90 orang kembali bekerja berikutan pelan tindakan Perdana Menteri itu. Kementerian Pertanian, Perhutanan dan Perikanan meramalkan bahawa penanaman getah di Kemboja pada tahun 2018 akan mencapai 420,000 hektar dan pada tahun 2020 jumlah kawasan getah akan meningkat kepada lebih 450,000 hektar yang boleh menghasilkan kira-kira 400 hingga 500 tan getah setahun. Kemboja mempunyai 60 kilang pemrosesan getah di seluruh negara. Pada tahun 2012, Kemboja mengekspor sejumlah 74,200 tan getah kering tahun lepas, meningkat kepada 34% daripada 55,344 pada tahun sebelumnya. Getah kering Kemboja dijual ke China, Korea Selatan, Singapura, Malaysia dan beberapa negara Eropah. Peningkatan ini adalah hasil permintaan yang semakin meningkat di peringkat global. Such technology is already here. Rancangan untuk mempunyai kereta tanpa pemandu di Singapura adalah dalam perundingan dengan Pulau Peranginan Sentosa menjadi tapak percobaan yang berpotensi. Sentosa sedang berunding dengan Institute of Technology, Massachusetts untuk melancarkan percobaan itu. Perkara yang baik tentang kereta tanpa pemandu adalah anda tidak mempunyai pemandu yang mungkin letih dan tidur. Jadi, berpotensi mempunyai peluang besar untuk menjadikan kereta dan jalan raya kita lebih selamat. Tetapi terdapat cabaran untuk mempunyai kenderaan tanpa pemandu di jalan raya. Ini termasuk liability, seperti siapa yang bertanggungjawab jika berlaku kemalangan. Isu insuran dan undang-undang seperti bagaimana penumpang boleh membuat tuntutan. Bas tanpa pemandu adalah satu lagi kemungkinan dan penggunaan bas tanpa pemandu pada dasarnya akan menghapuskan risiko utama dari segi pergantungan ke atas tenaga kerja. Rancangan-rancangan ini telah diumumkan pada satu forum yang membincangkan bagaimana untuk menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengangkutan di bandar-bandar. Topik-topik lain termasuk penggunaan yang lebih baik pada alat-alat kenderaan. Pameran Herba Malaysia 2014, anjuran Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM, menjadi platform kepada usaha memperluaskan jaringan kerjasama, penyelidikan, pembangunan dan komersialisasi dalam kalangan usahawan tempatan. Pendekatan ini dijangka dapat mempertingkatkan kualiti, keselamatan dan efikasi produk herba tempatan setanding produk antarabangsa. Ini selari dengan peningkatan permintaan terhadap produk herba di pasaran dunia yang diramal mencapai tahap USD 93.15 bilion pada 2015. Pasaran herba tempatan pula dianggarkan meningkat kepada 29 bilion ringgit pada 2020. Begitu menurut Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri G. Pala Neville dalam ucapan perasmiannya di Kuala Lumpur baru-baru ini. Pameran bertemakan herba dan pengetahuan tradisi. Khazanah negara menghimpunkan penggiat, pakar, penyelidik herba serta amalan dan kegiatan penggunaan herba daripada perspektif pengetahuan tradisi. Tujuannya untuk menarik orang ramai mengamalkan permakanan herba dan gaya hidup sehat serta meningkatkan keyakinan mereka terhadap potensi dan khasiat herba sebagai rawatan alternatif. Malaysia kaya dengan kepelbagaian biologi dan salah satu daripada 12 negara mega biodiversity. Dianggarkan hampir 60% daripada ubat-ubatan sedia ada terhasil sama ada secara langsung atau tidak langsung daripada terbitan hasil semula jadi. Potensi herba dilihat begitu besar hingga dijadikan sebagai salah satu projek dalam Pelan Bidang Ekonomi Utama Negara NKEA Pertanian.
Fokus utama projek ialah untuk meningkatkan kualiti produk dan usaha pemasaran bagi menembusi ekspor global produk nutraceutikal dan perubatan botanikal. Sehubungan itu, bagi memastikan pengetahuan tradisional berkenaan khasiat herba tidak lenyap begitu sahaja, kajian pendokumentasian pengetahuan tradisi orang asli juga dilakukan. Ia bertujuan menghasilkan produk prototipe berasaskan herba dari subetnik semulai. Proses penanaman herba adalah mudah dan menjimatkan kerana tidak memerlukan kos tinggi serta dapat ditanam dalam skala yang besar oleh pekebun kecil di luar bandar. Pada pertemuan SOMTC ke-14 juga dihadiri oleh wakil dari program Asia Australia untuk memerangi pemerdagangan manusia dan pejabat bangsa-bangsa bersatu mengenai dadah dan jenayah. Semoga pengalaman kedua-dua badan pakar itu boleh dikongsi sama dan dipelajari oleh negara anggota ASEAN dalam memerangi jenayah rentas sempadan. Untuk mengikuti berita ASEAN, anda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Semoga dalam bulan Ramadan yang mulia ini kita memperolehi ganjaran pahala besar dan kesempurnaan ibadat puasa yang kita tunaikan. Selamat menunaikan ibadat puasa. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.